Okay, baik. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi, semalam cikgu ada bagi tugasan untuk kamu bina nota berkaitan dengan cukai, jenis-jenis cukai, okey, definisi apa pihak berwajib yang terlibat dengan jenis-jenis cukai tersebut dan apakah kesan daripada kalau kita mengelak daripada dikenakan cukai. Okey, jadi itu nota yang cikgu suruh buat. Nanti lepas ni nanti cikgu akan sediakanlah macam mana kamu nak hantar nota tersebut. Okey, yang penting kita buat nota mestilah mengikut kepada kefahaman kita. Mengikut apa yang kita nak fahamkan daripada nota tersebut. Bukannya untuk orang lain. Okey, so kamu bebas nak buat mengikut kreativiti masing-masing supaya nota tersebut jadi jelas dan juga senang difahami. Okey. Yang hari ini kita akan melihat kepada situasi yang pertama iaitu bagaimana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, so kalau kita lihat daripada sini, okey, kita lihat, okey, sepatutnya apa yang kita akan belajar adalah kita nak mengkaji, kita nak mentafsir dan juga kita nak membuat pengiraan bagi perkara yang melibatkan pelbagai jenis cukai. Okey, so kena ingat semalam kita ada 5 jenis cukai. Kita ada 5 jenis cukai. So setiap jenis cukai mempunyai kaedah pengiraan yang berbeza. Okey, dan setiap satu cukai itu pula terbahagi kepada beberapa situasi. Macam contoh yang pertama kita ada jenis cukai apa? Pendapatan. Okey, kemudian kita ada yang kedua, kita ada cukai apa lagi? Selain daripada cukai pendapatan, kita ada cukai jalan. Okey, yang kedua kita ada cukai jalan. Yang ketiga, kita ada cukai pintu. Okey, seterusnya kita ada cukai pintu. Dan yang keempat, kita ada cukai tanah. Okey, yang kelima, kita ada cukai jualan. Okey, dan perkhidmatan. Perkhidmatan. Okey, setiap satu ini dia ada kaedah pengiraan yang berbeza-beza. Okey, setiap satu ni kaedah pengiraannya berbeza-beza. Dan yang kedua, okey, setiap satu kes ini, contohnya pendapatan, okey, dia ada situasi. Okey, dia ada situasi yang pertama, ada situasi yang kedua, ada situasi yang ketiga dan begitulah. Sebabnya dia bergantung kepada jenis-jenis pendapatan individu dan juga jenis pendapatan syarikat. Jadi kaedah pengiraan itu kita nak kena faham berdasarkan kepada situasi-situasi yang akan dikenakan nanti. Okey, sama juga keadaan dia dengan kesnya kalau kita melihat dalam isu insurans tempoh hari kan. Okey, kita ada pelbagai jenis situasi yang menyebabkan kaedah pengiraannya juga akan jadi sedikit berbeza. Okey, so hari ini apa yang perlu kita lihat adalah yang pertama, okey, sebelum kita nak mengira cukai, kita mesti tahu berapa peratuskah pendapatan yang bercukai. Okey, setiap tahun kerajaan akan menyatakan berapakah pendapatan bercukai. So daripada situlah barulah kita boleh mengira berapakah cukai yang dikenakan. Okey, berapakah cukai pendapatan yang dikenakan. Selepas kita dah tahu jumlah, okey, so situasi dia yang ini kita akan tahu jumlah keseluruhan cukai yang dikenakan bagi pendapatan bercukai. Okey, pendapatan ada dua jenis. Satu pendapatan tidak bercukai dan satu lagi adalah pendapatan bercukai. Okey, lepas kita dah ada jumlah keseluruhan berapakah cukai yang dikenakan bagi pendapatan tersebut, kita akan tolak dengan rebate. Okey, rebate ini termasuk dalam kes apa yang kita namakan sebagai pelepasan. Okey, pelepasan cukai. Macam semalam ada cikgu bagi contoh. Okey, iaitu contohnya dia menanggung kos rawatan ibu bapa. Jadi akan ada percentage, akan ada peratus untuk pelepasan cukai. Berapa peratus yang dia boleh tolak daripada jumlah tersebut. Okey. So, dan selepas kita tolak dengan rebate ataupun jumlah pelepasan cukai tersebut, barulah kita akan dapat jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, sama ada yang pertama, okey, kalau cukai pendapatan maknanya kita akan bayar kepada LHDN iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Okey, so kita nak lihat apakah itu pendapatan bercukai. Yang pertama, yang pertama kita kena lihat dahulu apakah itu pendapatan bercukai. Sebab kalau kita tak tahu apa itu pendapatan bercukai, macam mana kita nak mengira kita nak mengira cukai tersebut. Okey, pendapatan bercukai merupakan dikira berdasarkan pendapatan bercukai kan. So pendapatan bercukai boleh diperolehi menerusi jadual ini. Okey, kaedah untuk mengira pendapatan bercukai, okey, pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Okey, let's say jumlah pendapatan tahunan katakan sebulan. Okey, katakan sebulan gaji dia adalah gajinya sebulan adalah RM4,000. Katalah gajinya adalah RM4,000. So kalau kata jumlah pendapatan tahunan, maknanya kita kena darab dengan 12 bulan. Okey, barulah kita akan dapat jumlah untuk 1 tahun. Okey, itu yang dinamakan sebagai jumlah pendapatan bulanan. Contohnya kalau 4 darab dengan 12, maka jumlah pendapatan bulanannya adalah RM48,000. So ini adalah jumlah pendapatannya. Okey, kemudian daripada sini kita akan tolak pengecualian cukai. Okey, so apakah item-item untuk pengecualian cukai? Pengecualian cukai. Okey, kemudian kita akan tolak pula dengan pelepasan cukai. Okey, so apakah yang akan diberi pelepasan bagi setiap jenis cukai-cukai tersebut? Okey, tengok jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Okey, segala bentuk yang merupakan sebagai pendapatan adalah dikira sebagai pendapatan tahunan. Okey, ini contoh kalau dikata ada gaji. Gaji dia 48,000 setahun. Kemudian yang kedua, katalah individu tersebut Ahmad. Katalah Ahmad. Ini pekerjaan dia. Pekerjaan dia sebulan dia dapat gaji 4,000, setahun dia dapat 48,000. Yang kedua, Ahmad juga mempunyai pendapatan sampingan, iaitu dia ada rumah sewa contohnya kan. So rumah sewa ni sebulan 1,000, setahun maknanya dia ada RM12,000. Okey, so kalau kita nak tahu jumlah keseluruhan pendapatan, maknanya gaji perlu ditambah dengan sewa, maka dia akan dapat sebanyak RM12,000. Okey, so ini adalah jumlah pendapatan tahunan. Maknanya kena tambah semua. Okey. Namun, tengok namun di sini ada perkataan ni. Namun tak semua pendapatan yang diterima adalah dikenakan cukai. Contohnya allowance. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, allowance tidak dikenakan cukai. Allowance petrol ataupun allowance perjalanan contohnya. Yang kedua, subsidi majikan contohnya perumahan. Okey, dan kenderaan. Manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup iaitu KOLA. Okey, dan juga keraian serta lain-lain. Okey, kalau kita contohkan kalau kamu bekerja dengan kerajaan, okey, biasanya dia akan dapat. Yang pertama, contohnya dia akan dapat imbuhan tetap khidmat awam. Okey, ini adalah dipanggil sebagai allowance. Allowance ini tidak dikenakan cukai. Tak kena cukai. Maknanya daripada jumlah 4,000 tadi, kita kena tolak siap-siap. Okey, selalu dalam satu bulan, katalah gaji dia 4,000. Katalah allowance ITKA, iaitu allowance imbuhan tetap kemudahan awam ini, katalah dia dapat 300 sebulan, maka kita kena tolak dengan 300. Jadi bakinya adalah 3,700. 3,700 ini yang merupakan sebagai pendapatan bercukai. Okey, segala allowance yang disebut sebagai allowance keraian ataupun yang bersifat sebagai manfaat perubatan ataupun allowance perjalanan, itu tidak dikira sebagai pendapatan bercukai. So kita kena tolaklah yang mana yang dikatakan pendapatan tidak bercukai. Okey, jumlah keseluruhan gaji tolak dengan allowance, maka kita akan dapat jumlah pendapatan jumlah pendapatan bercukai. So yang ini yang kita akan darab dengan 12 bulan untuk dapatkan pendapatan tahunannya. Okey. Kemudian kita lihat untuk pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi. Okey.
Ni perbelanjaan peribadi. So setiap bulan, okey, setiap bulan kita akan membelanjakan. Okey, membelanjakan wang kita ni daripada gaji kita 3,700 tadi, kita mestilah ada peruntukan sebab setiap bulan kita mesti nak makan, nak minum. Okey, makan, okey, ataupun minum, ataupun kita nak isi petrol. Okey, iaitu yang melibatkan sebagai gaya hidup. Okey, maka ini diberi pengecualian cukai. Contohnya, tapi untuk pengecualian cukai bagi gaya hidup, okey, iaitu perbelanjaan peribadi ini, okey, ini dia ada had dia. Okey, ada had. Ada kaedah pengiraan. Setiap tahun akan ada had dia. Okey, kita bergantung kepada belanjawan yang dibentangkan oleh negara. Okey, so kalau kata Kementerian Kewangan mengeluarkan pelepasan cukai untuk perbelanjaan peribadi sebanyak sekian-sekian, maka itulah kita akan boleh tolak. Yang kedua, kita ada juga yang dinamakan sebagai contoh kalau orang tu bayar zakat ataupun dia menderma. Okey, okey, contohnya dia bagi hadiah ataupun dia menderma ataupun dia memberi sumbangan kepada kerajaan ataupun mana-mana organisasi dengan syarat. Okey, dengan syarat segala bentuk resit, okey, sumbangan ini mestilah didokumentasikan. Okey, makna kata dokumentasi maknanya mesti ada hitam putih, mesti simpan resit. Contohnya kalau dia bagi hadiah, okey, resit hadiah, bukti bila dia bagi hadiah, siapa penerima, mesti ada. Kalau dia bagi sumbangan, sumbangan itu dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan kepada siapa penerima, mesti ada hitam dan putih, mesti ada penulisan tersebut. Barulah dia akan barulah dia akan diberi pengecualian cukai. Okey, bagi pendapatan dia. Kemudian, ni tengok macam yang cikgu bagi tahu tadi, dia ada had yang tertentu. Okey, contohnya kalau dia bagi sumbangan, dia bagi setahun dia bagi sumbangan itu sampai katalah RM50,000. Tapi had untuk sumbangan hanyalah sekitar RM2,000 sahaja. Maka untuk pengecualian cukai dia akan dikira sebanyak RM2,000 sahaja. Dia tidak akan lebih daripada kaedah tersebut. Okey, so pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan juga nak memupuk masyarakat penyayang. Okey, maknanya kalau orang tu memberi sumbangan, okey, kalau kita nak dapatkan pengecualian cukai, kita kena memberi sumbangan. Okey, daripada sumbangan tersebut akan membantu masyarakat untuk berkembang dengan lebih baik. Contohnya yang hari ini kita ada NGO. NGO ni kebanyakannya bergerak untuk membantu mereka yang susah. So, kebanyakannya NGO ini mendapatkan sumbangan daripada mana? Daripada individu. Okey, daripada individu ataupun daripada syarikat. Okey, so mereka ini apabila mereka menyumbang kepada NGO, maka akan ada hitam putih, ada resit dan sebagainya. So, ini boleh digunakan sebagai bukti untuk pengecualian cukai. Okey, so kita tengok. Dekat sini dia ada nyatakan, pada tahun 2015, bermula tahun 2015, okey, untuk pendapatan tahunan melebihi 34,000 dan ke atas. Okey, selepas potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Maknanya akan dikenakan cukai. Contohnya tadi kalau macam ni kan, pendapatan tahunan dia 37,000. Okey, so lebih daripada 34,000 setahun, maka dia akan dikenakan cukai. Okey, so dia akan kiralah kaedahnya nanti. Okey, kemudian kita lihat. Yang ketiga, okey, tadi pengecualian cukai. Yang ketiga kita ada apa yang dinamakan sebagai pelepasan cukai. So untuk pelepasan cukai ini merujuk kepada sesuatu yang bersifat kepentingan persendirian. Okey, ni persendirian ataupun ahli keluarga. Contohnya tadi yang melibatkan rawatan hospital. Okey, yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Antaranya caruman KWSP. Okey, kalau kita kerja nanti, kita akan buat potongan bulanan untuk KWSP. Ini daripada kita punya gaji. So, pendapatan ini tidak dikenakan cukai. Rawatan perubatan, yuran pengajian. Kalau kita sambung belajar kan, kita kerja dalam masa yang sama, kita sambung belajar. Okey, maka kita akan ada yuran pengajian pun kita diberi pengecualian pelepasan cukai. Tujuan dia apa? Untuk menggalakkan masyarakat sambung belajar. Okey. Yang kedua, rawatan perubatan. Tujuan apa dia bagi ni? Supaya kita
okey, ada wang lebihan untuk membiayai perubatan diri kita. Okey, dan juga kita boleh berkhidmat kepada ibu bapa sebab dia ada pelepasan cukai yang dikenakan. Okey. So cukai pendapatan, ini dia punya jadual, kaedah pengiraan. Bila cukai pendapatan itu dikenakan dan apakah kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan bermula pada tahun 2020. Okey, ini adalah kadar baharu yang dibentangkan dalam Parlimen tahun lepas. Okey, so kita boleh tengok ini cadar cukai untuk individu taksiran 2020. Okey, ini adalah kadar yang paling akhir. Okey, so untuk banjaran pendapatan bercukai kosong sehingga RM5,000. Okey, untuk RM5,000 yang pertama, kadarnya adalah kosong. So tidak dikenakan apa-apa cukai. RM5,000 sehingga RM20,000 akan dikenakan sebanyak 1% iaitu RM150 maksimum. Okey, manakala kalau yang berikutnya begitulah sehinggalah kalau RM200,000. So RM200,000 setiap ringgit berikutnya adalah 30%. Ya. RM517,000. Okey, daripada jumlah keseluruhan pendapatannya sebanyak RM2 juta. Okey. So, ini adalah jadual. Okey, jadual ini kita akan gunakan untuk membuat pengiraan bercukai. Okey, so selepas kita dah kira tadi pendapatan bercukai, okey, daripada pendapatan bercukai, okey, pendapatan bercukai. So yang ini kita akan tolak dengan rebate pula. Okey, rebate ni daripada mana dapat? Contohnya macam tahun lepas diperkenalkan sesiapa yang membeli alatan elektronik seperti komputer riba dan sebagainya akan diberi rebate. Okey, rebate cukai. Contohnya kan. So daripada rebate ini dia akan tolak pula sebanyak berapa ringgit dan daripada situlah barulah kita akan dapat jumlah nilai cukai yang dikenakan kepada kita. Okey. Contohnya rebate yang lain yang diberi pelepasan juga. Okey, zakat. Okey, zakat, kalau kita keluarkan zakat kepada Majlis Agama Islam ataupun kepada pusat zakat negeri. Okey, ataupun pusat zakat negara, majlis wilayah dan sebagainya kan. Okey, so kita akan mendapat rebate cukai. Ini yang dinamakan sebagai rebate cukai. Biasanya isu yang berkaitan dengan cukai ni bila masuk bulan 3, kebanyakan individu akan mula sibuk untuk membuat sesi rebate cukai ni. Okey, dia akan dapatkan balik duit dia sebanyak berapa-berapa untuk dapatkan rebate. So kerajaan akan bayar semula kepada kita. Okey. So terdapat dua jenis rebate cukai, iaitu yang pertama rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Okey, so kalau dia punya pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000, maka secara automatik dia akan mendapat rebate sebanyak RM400. So kalau kata cukai yang dikenakan ke atas dirinya adalah RM500, so tolak RM400, jadi yang dia perlu bayar kepada kerajaan cuma RM100 sahaja setahun. Okey, yang ini adalah takluk kepada perubahan semasa. Untuk cukai ni dia setiap tahun dia berubah. Okey, dia tidak ada satu nilai yang tetap. Okey, bergantung kepada pembentangan belanjawan negara lah. Yang kedua, jumlah bayaran zakat ataupun zakat fitrah. Okey, setiap bulan ni. Kalau zakat fitrah biasanya bila masuk bulan Ramadan, okey, sebelum kita menyambut 1 Syawal, kita akan menunaikan zakat fitrah. Ini wajib bagi setiap individu yang beragama Islam. Ataupun zakat harta. Ini bagi mereka yang berkemampuan. Okey, so sama juga akan mendapat rebate cukai. Okey, so contoh pengiraan. Okey, tadi tu adalah bagaimana kaedah percukaian itu dibuat. Sekarang ni kita nak melihat kepada contoh yang pertama. So, macam manakah proses pengiraan cukai tersebut dikenakan. Okey. So, kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Kita tengok terlebih dahulu contoh yang pertama. Okey, tengok dulu contoh yang pertama. Encik Khairul. Okey, tengok Encik Khairul adalah individu. Okey, penama. Okey, penama yang akan dikenakan cukai. So, kita ambil nota sini, kita keluarkan nama Encik Khairul. Encik Khairul. Memperoleh pendapatan sebanyak RM125,000 setahun. Termasuk allowance. Okey. Pendapatan kasar.
Okey, ini kita namakan sebagai pendapatan kasar. Itu termasuk allowance, namanya adalah pendapatan kasar, maksudnya keseluruhan pendapatan dia RM125,300. Okey, diberi bahawa allowance-nya adalah berjumlah RM12,314. So allowance yang dikecualikan cukai. So allowance-nya adalah berjumlah allowance tak kena cukai. Okey, allowance dikecualikan cukai adalah sebanyak RM12,340. Okey, so ini adalah pengecualian dia. Okey, pada masa yang sama, okey, Encik Khairul telah memberi derma kepada perpustakaan. Okey, apabila dia memberi derma, maka dia akan dapat pelepasan cukai. Okey, so derma iaitu dia termasuk di bawah aspek sumbangan. So sebanyak RM2,000. RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Okey, pelepasan jumlahnya adalah RM22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey. So jumlah pendapatan tahunan, kita tengok penyelesaian. Bagaimana nak menyelesaikan? Jumlah pendapatan tahunan, ini keseluruhan iaitu pendapatan kasar, ini pendapatan kasar tolak dengan allowance. Allowance itu tidak dikenakan cukai. So kita kena tolak dengan RM12,340. Okey. So selepas kita dah tolak, maka kita akan dapat jumlah. Okey, kita akan dapat jumlah nilai pendapatan tahunan dia adalah sebanyak RM112,960. Okey, kemudian kita nak mengira pendapatan bercukai. Tadi kita kira pendapatan tahunan. Okey, nombor satu, kita kira pendapatan tahunan. Yang kedua, sekarang ni kita nak kira pendapatan bercukai. So, jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan. Okey. So, pengecualian cukai dia dapat sebanyak RM2,000. Daripada mana datangnya RM2,000 ini? Daripada sumbangan, iaitu derma buku kepada perpustakaan. Dan Encik Khairul juga mendapat pelepasan sebanyak RM22,500. Okey, pengecualian termasuk derma perpustakaan sebanyak RM2,000. So, jumlah pendapatan bercukainya adalah sebanyak RM88,460 ringgit sahaja. So langkah yang nombor pertama, kita kena cari pendapatan tahunan. Okey, ini kita panggil sebagai pendapatan bersih lah. Okey, pendapatan tahunannya maknanya pendapatan kasar. Okey, tolak segala jenis allowance yang tidak dikenakan cukai, maka kita akan dapat nilai gaji yang bersih ataupun nilai pendapatan yang bersih. So daripada nilai pendapatan yang bersih ini, barulah kita cari pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. So ada dua langkah. Langkah yang kedua, daripada yang bersih ini, pendapatan yang bersih kita kena tolak nombor satu, pengecualian. Pengecualian. Dan yang kedua, kita kena tolak pelepasan cukai. Berapakah peratus untuk pelepasan cukai? Barulah kita akan dapat pendapatan untuk bercukai. Okey. So, itu adalah contoh yang pertama. Okey, kita ada lebih kurang dalam 5 minit. Sini sempat kita lihat contoh yang kedua sebelum kita rehat sekejap. Okey. So, di sini kita tengok nota ni, buletin ilmiah. Kadar cukai pendapatan untuk syarikat. Okey, ini syarikat. Tadi Encik Khairul tu adalah melibatkan kes individu. So, kalau syarikat dia ada syarat yang berbeza pula. Itu yang cikgu maksudkan sebagai situasi yang berbeza-beza untuk kes yang berbeza-beza. Okey, syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi 2.5 juta perlu membayar untuk RM500,000 yang pertama adalah sebanyak 17% daripada RM500,000 yang pertama. Dan baki yang berikutnya yang dikenakan cukai adalah sebanyak 24%. Syarikat dengan modal melebihi 2.5 juta, so jumlah keseluruhan cukainya adalah 24%. Okey. So kita tengok Ashraf mempunyai pendapatan bercukai. Okey, kes yang kedua adalah melibatkan Ashraf. Okey, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531.
Okey, tengok ini merujuk kepada pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. So, sama dengan berapa ringgit? RM RM47, RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat. Okey, zakat. Okey, kat sini kita notekan zakat dia adalah berjumlah RM280 pada tahun 2020. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. So, kita tengok pendapatan bercukai Ashraf. Okey, pendapatan bercukai Ashraf RM47,531 adalah terletak pada banjaran bercukai di bawah, iaitu dalam kumpulan RM35,001 sehingga RM50,000. Okey, dari mana-mana dia dapat ini? Okey, iaitu daripada jadual ini. Okey, ni. Jumlah ni kan yang Ashraf tadi dia berada di dalam kelompok ini. Okey, dalam kelompok ini so dia kata 35,000 yang pertama adalah sebanyak 600 dan 15,000 yang berikutnya adalah dengan kadaran sebanyak 8% daripada nilaian cukai. So, untuk kes Ashraf, okey, RM35,000 yang pertama, okey, jumlah cukai yang dikenakan adalah sebanyak 600 dan yang berikutnya adalah sebanyak 8%. So, jumlah cukai RM35,000 yang pertama ni kita dah keluarkan 600, kemudian baki. Okey, baki kita nak tahu RM47,531, kena tolak dulu dengan RM35,000 yang pertama. Okey, RM35,000 yang pertama kita dah kira kat atas ni. Okey, bila kita dah dapat jumlah, barulah kita darabkan dengan peratus untuk yang nilai yang dikenakan cukai. So, jumlahnya adalah sebanyak RM1,002.48. Kemudian disebabkan Ashraf ni membayar zakat sebanyak RM280, maka dia dikenakan rebate, iaitu dia mendapat potongan cukai sebanyak RM280. So, jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf adalah RM600 tambah RM1,002.48. Okey, tambah tolak dengan RM280 iaitu jumlah zakat. So, jumlah yang perlu dibayar oleh Ashraf kepada kerajaan adalah sebanyak RM1,322.48. Okey, setakat ni ada persoalan. Kalau ada tak faham di mana-mana, mungkin kita boleh perhalusi lagi sebelum kita rehat sekejap selepas ini. Okey, ada tak soalan? Kalau ada soalan, mungkin kita boleh bincangkan. So, kes dia, rebate. Tak ada? Okey, tak apa. Okey, so kes dia, kalau rebate ni, untuk kes rebate ni bila kita nak tolak? Selepas kita dah tahu jumlah cukai yang perlu dibayar. Okey, lepas kita dah tahu jumlah cukai yang perlu dibayar, barulah kita tolak dengan rebate. Okey, so barulah akhir sekali kita akan dapat jumlah yang perlu dikeluarkan sebenarnya. Okey, jumlah cukai dipanggil jumlah cukai tahunan. Okey, so itulah sebenarnya cukai pendapatan yang dikenakan. Okey, so itu berbeza dengan pendapatan tahunan dan juga tadi pelepasan cukai dan juga pengecualian cukai. Itu adalah dua kes yang berbeza. Itu yang kita kena faham betul-betul. Okey. So kita rehat dalam lebih kurang 5 minit. Lepas tu kita akan sambung untuk muka surat yang berikutnya bagi kes yang berikutnya. Okey. Kita lihat yang berikutnya iaitu contoh 3.